Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey. Cikgu harap semua baik-baik saja pada hari ini. Masih ingat lagi ke apa yang telah kita belajar pada minggu lepas? Betul. Pada minggu lepas, kita telah belajar mengenai kejohanan yang diadakan di Malaysia dan di pesada dunia. Agak-agaknya apa yang kita akan belajar pada hari ini ya? Okey. Jom kita tengok slide yang telah disediakan. Okey. Semua boleh nampak ke? Hari ini kita akan belajar mengenai pencapaian Malaysia dalam bidang sukan. Agak-agaknya kamu tahu ke apa pencapaian Malaysia dalam bidang sukan ni? Kalau kamu tak tahu, jom kita belajar bersama-sama. Adakah kamu mengetahui pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Kamu dapat beza tak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Peringkat kebangsaan bermakna dijalankan di dalam negara, manakala peringkat antarabangsa pula dijalankan di luar negara. Kamu tahu ke pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa ni? Mungkin ada sebahagian daripada kamu yang tahu. Kalau kamu tak tahu, jom kita belajar bersama-sama dengan lebih mendalam. Untuk kita ketahui kejayaan Malaysia dalam bidang sukan, kita mestilah mengenali atlet yang berjaya mengharumkan nama Malaysia sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey, hari ini kita akan mempelajari 7 orang atlet. Siapakah mereka? Mereka ialah Datuk Nicole and David, Pandalela Renong Anak Pang, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Muhammad Razif Datuk Siddik dan Datuk Seri Muhammad Jalani Datuk Siddik, Datuk Mokhtar Dohari dan Seri Dr. M. Jegatesan dan Shalin Zulkifli. Kamu kenal ke mereka ni? Mungkin ada sebahagian daripada mereka yang kamu telah kenali. Bagi atlet-atlet yang kamu tidak tahu, jom kita lihat slide. Bagi atlet yang kamu tak tahu, jom kita bersama-sama kenali mereka. Okey, atlet yang pertama ialah Datuk Nicole and David. Siapakah beliau? Beliau pernah memegang gelaran pemain squash nombor 1 dunia. Wah, pencapaian cemerlang beliau telah memasyhurkan nama Malaysia. Beliau berjaya menjadi juara dalam kejohanan terbuka dunia pada 2005 hingga 2006, pada 2008 hingga 2011 dan pada 2014. Beliau juga menjadi johan dalam kejohanan terbuka British pada 2005, 2006, 2008, 2012 dan 2014. Menjadi johan dalam kejohanan terbuka Hong Kong pada 2006 hingga 2015 dan akhir sekali johan dalam kejohanan Qatar Classic pada 2007, 2008, 2010 dan 2011. Wah, beliau memang layak memegang gelaran pemain squash nombor 1 dunia. Memang kejayaan beliau telah terbukti. Siapa pula atlet kedua ini? Beliau ialah Pandalela Renong Anak Pang.
Beliau dikenali sebagai atlet wanita sukan terjun papan ancal negara. Cikgu rasa kebanyakan daripada kamu kenal beliau ni. Betul tak? Okey, beliau berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dan memenangi pingat dalam sukan Olimpik dan sukan Commonwealth. Beliau memenangi 2 pingat perak dalam sukan Olimpik belia 2010 di Singapura, 1 pingat emas dalam sukan Commonwealth 2010 di New Delhi, India dan 1 pingat gangsa dalam sukan Olimpik 2012 di London. Memang hebat kan beliau? Kalau kamu nak tahu, atlet ini juga menyertai kejohanan Olimpik di Tokyo pada 2021 yang diadakan baru-baru ini. Seterusnya ialah Datuk Lee Chong Wei. Siapakah beliau? Beliau merupakan atlet cemerlang dalam sukan badminton dunia. Dengan ini, beliau berjaya memegang gelaran pemain badminton nombor 1 dunia. Bagi tahun 2006, 2008, 2012 dan 2013. Beliau berjaya memenangi kejohanan badminton berprestij dunia. Dengan memenangi pingat emas dalam sukan Commonwealth 2006 di Melbourne, Australia dan juara perseorangan lelaki kejohanan badminton terbuka All England 2010, 2011 dan 2014 di London. Kejayaan beliau ini memang melayakkan beliau memegang gelaran pemain nombor 1 dunia dalam sukan badminton. Cikgu rasa hampir semua daripada kalangan kamu ini mengenali atlet ini. Kalau kamu tak kenal atlet ini, memang kamu katak di bawah tempurung. Mungkin lebih teruk daripada tu. Okey, tak apa. Siapa pula yang seterusnya? Atlet yang seterusnya ialah Datuk Mokhtar Duhari. Siapakah beliau? Beliau merupakan legenda bola sepak negara. Dengan ini, beliau berjaya menerima julukan Super Moh atas kemahiran dan pencapaian hebat beliau. Beliau berjaya mewakili negara ke peringkat antarabangsa sebanyak 167 kali dan berjaya menjaringkan 125 gol pada peringkat kebangsaan. Kehebatan dan kejayaan beliau ini telah membantu Malaysia menjuarai kejohanan Pesta Bola Merdeka pada tahun 1973, 1974 dan 1976. Cikgu rasa kamu tak kenal atlet legenda bola sepak negara ini. Kalau kamu tengok tahun dia berkhidmat, kalau kamu tengok tahun beliau berkhidmat, memang kamu tak lahir lagi pada masa itu. Tapi mungkin ibu bapa kamu mengenali beliau. Seterusnya ialah Tan Sri Datuk Dr. M. Jegatesan. Siapakah pula atlet ini? Beliau dikenali sebagai atlet legenda sukan pecut negara dan antarabangsa. Dengan ini, beliau berjaya mendapat gelaran manusia terpantas Asia. Memang hebat. Kejayaan beliau ini telah mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Beliau dikenali sebagai atlet pertama negara dan yang layak bertanding dalam 3 kejohanan,
iaitu Sukan Olimpik pada tahun 1960, 1964 dan 1968. Beliau memenangi pingat emas dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter semasa Sukan Asia di 1966 di Bangkok. Tahun beliau berkhidmat ini sememang cikgu rasa kamu juga tidak mengenali atlet ini. Jika kamu lihat tahun beliau berkhidmat, sememangnya kamu tidak lahir lagi pada masa itu. Siapakah atlet yang seterusnya? Atlet ini dikenali dengan nama Shalin Zulkifli. Beliau merupakan ratu bowling negara yang telah berjaya mencatat beberapa kejayaan gemilang. Beliau dikenali dengan gelaran nombor 1 Asia pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2004. Beliau berjaya memenangi juara wanita World Champion Masters England pada 2001, juara terbuka antarabangsa Thailand pada 2002, juara terbuka Bahrain pada 2004 dan juga memenangi pingat emas pada Sukan SEA 2015 di Singapura. Wah, kejayaan beliau ini sememangnya melayakkan beliau memegang gelaran pemain nombor 1 Asia dalam sukan bowling. Siapakah mereka? Seterusnya ialah Datuk Muhammad Razif Datuk Siddik dan Datuk Seri Muhammad Jalani Datuk Siddik. Siapakah mereka? Mereka dikenali sebagai atlet beregu badminton negara. Mereka berjaya mengharumkan nama negara dalam kejohanan. Mereka berjaya mengharumkan nama negara dalam kejohanan sukan badminton dunia. Mereka bergelar juara beregu lelaki kejohanan badminton terbuka All England pada 1982. Kejayaan mereka ini telah membantu Malaysia memenangi Piala Thomas pada 1992. Kalau kamu nak tahu kedua-dua atlet ini, merupakan adik-beradik. Hebat kan adik-beradik ini? Wah, fakta menarik. Tahukah anda, anak-anak Siddik ialah sebuah keluarga yang amat dikenali di Malaysia. Kesemua 5 beradik itu merupakan pemain badminton yang handal yang berjaya dilatih oleh bapa mereka. Wah, kalau kamu nak tahu, anak-anak Siddik ini sangat popular di Malaysia sehingga kan terbitnya sebuah komik yang menceritakan perjalanan hidup mereka menjadi pemain badminton yang berjaya mewakili negara. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tanya ibu bapa kamu. Cikgu pasti mereka kenal siapakah anak-anak Siddik ini. Setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini mengenai pencapaian Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa menerusi atlet-atlet yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Sekian, terima kasih. Baiklah semua, kamu faham ke penerangan yang telah cikgu sampaikan? Cikgu harap kamu dapat memahami perbincangan. Cikgu harap kamu dapat memahami penerangan yang disampaikan dengan baik.
Maka berakhirlah perbincangan kita mengenai topik hari ini. Maka berakhirlah perbincangan kita mengenai topik itu pada hari ini. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi.